Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera dan salam kepada semua yang hadir pada pagi ini, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih ke atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam program Brown Bag Seri 1 2021 yang bertajuk Perpaduan dalam Kepelbagaian, iaitu penceramah kita Dr. Shan Mugavelu Subramaniam, iaitu pensyarah kanan Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Ipoh. Dan juga kita adalah satu anjuran daripada Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi dengan kerjasama Unit Pembangunan Latihan IPG Kampus Ipoh. Dan juga kita bertuah pada pagi ini, kita juga disertai bersama oleh Ketua Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi IPG Kampus Ipoh, Dr. Munirah Abdul Hamid. Kita mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas penyertaan Doktor pada pagi ini untuk memberi motivasi kepada kami, dan kepada semua yang telah hadir juga dimaklumkan bahawa kehadiran pada pagi ini akan direkodkan dalam SPL KPM melalui QR code yang akan dipaparkan melalui slide penceramah sebentar nanti. Dan juga kita juga beruntung pada pagi ini Dr. Syamugan Vedu yang telah kita nyatakan tadi pada awal tadi adalah antara NGO yang banyak terlibat dan juga terlibat dalam bidang perpaduan dalam kepelbagaian ataupun melibatkan diri dalam NGO yang terlibat dalam kita katakan melibatkan integrasi nasional di negara kita Malaysia ini. Dan kita juga seperti dinyatakan oleh Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, iaitu tajuk kita pada pagi ini yang kita sentuh, iaitu perpaduan dalam kepelbagaian, iaitu itulah ungkapan unity in diversity ataupun perpaduan dalam kepelbagaian ini bagi menunjukkan sifat unggul masyarakat Malaysia. Dan kita juga seperti yang kita ketahui begitu lama, kita juga telah terlibat dalam banyak juga terhadap perpaduan yang diidamkan oleh dasar-dasar negara, dan kita pernah dengar dalam era Tunku Abdul Rahman, iaitu inilah ke era sekarang kita mendapati ungkapan seperti bersatu teguh bercerai roboh, matlamat akhir DEB, wawasan 2020, perpaduan nasional dan juga kemakmuran bersama dan sebagainya. Itulah di antara cita-rasa dan berdasar perpaduan yang telah dibawarkan dalam kerajaan kita hingga untuk membentuk sebuah perpaduan yang diimpikan dalam dasar-dasar negara dari dulu hingga sekarang. Dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa negara kita pada tahun 2011, pada saya mungkin dapatkan saya agak terlewat, dalam Global Peace Index 2011 menyatakan kita berada dalam tangga ke-19 daripada 153 buah negara di dunia dalam indeks perpaduan dalam sebuah negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia ini. Jadi saya rasa itu sebuah sedikit yang saya sentuh daripada petikan yang saya ambil daripada Profesor Unung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Mungkin Dr. Syamuga Velu lebih arif dalam perkara ini, dan saya serahkan kepada beliau untuk meneruskan sedikit program Brown Bag pada pagi ini. Silakan Dr. Syamuga. Dr. Shan, mic terlupa buka. Dr. Shan, mic. Dr. Shan, mic tak dengar, mic. Dah. Okey. Okey, salam sejahtera dan selamat pagi. Salam perpaduan saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Munirah, Ketua Jabatan Perancangan dan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Ipoh, moderator hari ini Encik Mubin Bimakno, Timbalan Ketua Jabatan, dan rakan-rakan pensyarah dari IPG Kampus Ipoh dan juga dari seluruh negara yang sedang mengikuti program Brown Bag Seri 1/2021.
So tajuk hari ini seperti yang diberitahu oleh Encik Mobin adalah perpaduan. Saya suka memperkenalkan diri sedikit. Saya seorang pensyarah di Jabatan Sains Sosial dengan subjek hubungan etnik, dengan program-program yang berkaitan dengan hubungan etnik dan sebagainya. Jadi memandangkan sedikit kepakaran dalam bidang ini dan penglibatan saya, suka saya berkongsi beberapa perkara yang berkaitan dengan perpaduan. Perpaduan ini perkataan ini, istilah ini kita sering dengar di mana-mana saja, bila-bila saja kita sering dengar. Tapi sebagai pendidik, guru, pensyarah dan sebagainya, biarlah kita mengenali beberapa istilah-istilah, beberapa konsep-konsep yang berkaitan dengan perpaduan yang mungkin kita tak biasa dengar. Jadi sebelum saya mulakan topik hari ini dengan lebih lanjut, suka saya maklum ke bawah baru-baru ini dasar perpaduan negara telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan dasar perpaduan negara ini mempunyai 3 teras dan 12 strategi. 3 terasnya ialah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, teras pertama ialah patriotisme dan demokrasi, teras kedua ialah identity national, teras ketiga ialah ekosistem perpaduan. Jadi ketiga-tiga teras ni dilanjutkan dijadikan lebih mendalam dengan 12 strategi. Jadi 12 strategi ini adalah selaras dengan usaha kita pada hari ini. Jadi apa yang kita buat pada hari ini adalah salah satu usaha yang berkaitan dengan dasar perpaduan negara juga. Jadi matlamat utama dasar perpaduan negara ini ialah menekankan perpaduan dalam kepelbagaian. Jadi kalau kita lihat, kita pergi Google dasar perpaduan negara, matlamat utamanya ialah menekankan perpaduan dalam kepelbagaian untuk melestarikan keharmonian yang kita sedang menikmati selama ini. Kita nak lestarikan keharmonian berasaskan kepada 2 ideologi negara, iaitu perlembagaan, persekutuan, dan juga prinsip-prinsip rukun negara. Jadi pada matlamat terakhirnya ialah untuk mencapai wawasan kemakmuran 2030. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang dasar perpaduan negara yang baru-baru ini dilancarkan. Jadi saya terus pergi kepada perpaduan yang kita dengar. Saya akan bincang seimbas. Perpaduan ialah satu hubungan yang erat, bersifat toleransi yang wujud secara sengaja. Jadi perpaduan ini kita secara sengaja bergaul dengan rakan-rakan dari etnik lain yang berbeza budaya secara jujur. Kita bergaul dengan secara jujur, kita bergaul dengan secara ikhlas. Jadi dengan pergaulan itu kita dapat berkongsi cara hidup yang berbeza, memahami cara hidup yang berbeza, mengamalkan sikap penerimaan di mana-mana perlu, mana-mana boleh, kita mengamalkan sikap penerimaan dalam cara hidup kita, maka barulah kita salah satu caranya untuk mengukuhkan perpaduan. Manakala satu lagi istilah ialah yang dikaitkan dengan perpaduan negara, ya, perpaduan ialah integrasi nasional. Jadi kalau Jabatan Perpaduan, kita ada Kementerian Perpaduan, sekarang kita ada Kementerian Perpaduan Negara, dan di peringkat negeri pula kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi konsep integrasi itu adalah integrated, kehidupan atau budaya yang pelbagai kaum yang integrate dengan budaya lain. Kalau opposite, berlawanan dengan integrasi ialah segregasi. Segregasi means kita hidup secara berasingan, tak macam zaman penjajahan dulu. Kita selalu dengar dia hidup secara berasingan, tidak bergaul, tidak ada peluang untuk bertemu, berinteraksi antara satu sama lain. Jadi hari ini integrasi ini memang berlaku. Integrasi dalam banyak aspek, contohnya dalam aspek pemakanan, makanan, dari pakaian, budaya, cara hidup dan sebagainya. Integrasi bukan saja integrasi dalam negara, integrasi global pun berlaku.
Jadi itulah sedikit maksud tentang perpaduan dan integrasi nasional. Jadi di sini maksud kepelbagaian pula. Uh, Kepelbagaian pula ialah satu maksud ialah mempunyai kepelbagaian dari segi budaya hidup, cara hidup, dari segi bahasa, dari segi agama. Jadi kita, negara kita ni mengamalkan kepelbagaian dalam kehidupan sehari. Macam Encik Mubin kata tadi, kita merupakan salah satu negara multi etnik, tapi kita tak sama dengan negara multi etnik yang berlainan. Contohnya di Indonesia, mereka ada Pancasila, tapi 5 prinsip. Kita ada rukun negara, 5 prinsip juga. Tapi multi etnik dan cara amalan, cara pendekatannya berbeza. Jadi kita kadang-kadang kita tak boleh samakan negara kita dengan negara lain. Negara kita negara yang mempunyai acuannya sendiri. Jadi kita, pada pandangan saya, perlu menerima keadaan yang seada-adanya. Jadi dalam satu proses menyatu pada seluruh masyarakat Malaysia untuk membantu satu identiti dan nilai yang bersama, perasaan cinta dan bangga, kerana ini maklumat maksud lebih lanjut mengenai perpaduan. Di sini menekankan membentuk satu identiti. Satu identiti itu maksudnya apa? Satu identiti bukan bermaksud kaum etnik itu contohnya etnik India meninggalkan semua identiti dia, mengubah kepada satu identiti yang lain. Tapi dalam perpaduan kepelbagaian ini, satu identiti dan nilai bersama, maksudnya rakyat Malaysia yang dalam banyak aspek itu dia mempunyai identiti yang sama. Contohnya ialah dari segi bahasa. Selain daripada menggunakan bahasa ibunda, bahasa menjadi alat utama dalam interaksi antara satu sama lain, interaksi sosial antara sama. Jadi di mana-mana bahagian dalam Malaysia ni, mana-mana individu ni kalau boleh menggunakan bahasa Melayu dengan fasih, maka dia menunjukkan satu identiti. Itu adalah satu identiti. Mesti ada, setiap warga negara Malaysia ni mesti boleh berbicara, boleh bercakap, bertutur dengan sebaik-baiknya dalam bahasa Melayu. Itu identiti atau nilai yang bersama, yang menunjukkan dia cinta pada negara, dia bangga kepada negara, dan itu adalah dia akan jadi asas kepada pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Jadi kita akan pergi kepada lebih lanjut ni bagaimana perkara yang berkaitan dengan identiti ini main peranan dalam perpaduan. Jadi dasar perpaduan ni saya dah bincang lebih awal lagi. Jadi dalam kepelbagaian perpaduan dalam kepelbagaian ini, satu elemen penting ialah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah satu proses sosial dengan menggunakan bahasa yang sama. Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau kita boleh berinteraksi dengan semua etnik-etnik berlainan, maka kita sedang bergerak ke arah perpaduan. Jadi, kalau kita taksub dengan bahasa, contohnya dengan kaum, dengan etnik yang tersendiri saja, maka kita berpegang kepada konsep segregasi. Segregasi adalah dalam integrasi nasional ini tahap yang paling bawah sekali, di mana tak ada interaksi antara satu sama lain. Jadi itu tak baik. Jadi dalam negara yang multi etnik ini itu tak baik. Jadi mungkin hari ini kita tak adalah segregasi macam dulu. Kita sudah ada interaksi sosial. Itu sebab kita dah capai ke tingkat yang ke-19 di seluruh dunia. Interaksi sosial ini dia ada tahap dia. Tahap-tahap dia, kita daripada segregasi, kepada akulturasi, akomodasi, kepada akulturasi, kemudian kepada asimilasi, kemudian barulah amalgamasi. Amalgamasi ini sudah satu proses yang sangat tinggi ke arah pembentukan negara bangsa, iaitu perkahwinan campur. Ada ramai kawan-kawan kita yang sudah berkahwin campur, dan mereka sudah melalui satu proses amalgamasi. Jadi di bawah itu yang bertentangan, di opposite itu ialah segregasi. Jadi kalau dalam interaksi sosial ini bahasa yang sama tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka interaksi sosial yang mantap itu tidak dapat dicapai. Jadi interaksi sosial ini ialah satu proses sebab kita di negara kita ni
saling pergantungan. Kita tak boleh elak daripada bergaul atau berinteraksi dengan etnik yang berlainan. Unless ada di satu kawasan itu ada 100% satu etnik saja, mereka tak ada pilihan lain, mereka bergaul dengan etnik yang sama saja. Tapi di Malaysia, kita secara geografinya, di pantai barat ni lebih menampakkan berbagai etnik. Kalau kita pergi ke Kelantan dan Terengganu, mereka sudah mencapai kalau satu tahap yang lebih tinggi. Saya pernah bekerja di Terengganu dan saya dapati kaum Cina ni fasih, sangat fasih. India dan Cina di situ sangat fasih, kecek Kelate kata. Bertutur dalam logat Kelantan kan. Jadi mereka ni, kalau kadang-kadang kawan saya seorang pensyarah, dia kalau bicara dalam bahasa Kelantan, saya kena betul-betul beri perhatian untuk mengetahui apa yang dia sedang cakap. Begitu fasih dalam bahasa, penggunaan bahasa apa orang kata logat Kelantan. Sama lah seperti seorang pelajar di IPG Ipoh yang sudah tamat pengajian dalam tahun 2010 kalau tak silap saya. Dia orang Kelantan, Cina, budak Cina, orang Kelantan. So dia nak kahwin, dia kena cari seorang budak Cina yang perempuan jodohnya dari Kelantan juga supaya dia boleh interaksi sosialnya berlaku dengan baik, kehidupan sehariannya dapatlah tak ada pertembungan, dia takut tak ada konflik budaya dan sebagainya. So itu maksud interaksi sosial yang berbeza-beza. Di pantai barat ini ada golongan etnik minoriti, khususnya India maupun China. Mereka ada yang sudah boleh berinteraksi dengan baik dengan etnik majoriti iaitu kaum Melayu. Begitu juga sebaliknya. Tapi ada segolongan yang masih tidak begitu bersedia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Jadi interaksi sosial ni sangat penting dalam perpaduan dalam pelbagai ini. Jadi dalam interaksi sosial ni ada satu istilah yang dipanggil sempadan etnik. Sempadan etnik ialah satu variabel yang menentukan interaksi sosial antara beberapa etnik, antara etnik yang berlainan. So contohnya sempadan etnik itu ialah bermaksud konflik etnik. Konflik etnik ini ada 3 jenis. Di negara-negara dalam dunia ini ada 3 jenis. Satu, konflik etnik di antara etnik dan agama yang berbeza. Konflik etnik dan berbeza, agama berbeza. Jadi kalau di Malaysia kalau berlaku konflik samalah, etnik berbeza, agama berbeza. Ada negara yang mempunyai etnik yang sama, agama yang sama, ada konflik. Etnik dan agama yang sama ada konflik. Ada negaranya etniknya sama tapi agamanya berbeza. Dia ada konfliknya. Jadi sempadan etnik ini berbeza-beza mengikut konflik etnik di seluruh dunia. Jadi di Malaysia kita tak adalah konflik etnik yang sangat besar kecuali yang berlaku pada tahun 1969 May 13, dan selepas itu ada beberapa isu yang di sana sini yang lebih setempat, bukan the national conflicts lah, yang lebih setempat. Itu adalah, jadi sempadan etnik ini dikatakan dia ada 2 ukuran, satu sama ada nipis atau tebal. Jadi sempadan etnik ini kalau nipis, maksudnya interaksi sosialnya adalah baik. Jika sempadan etnik antara satu etnik dengan etnik itu nipis, maka interaksi sosialnya sangat baik. Kalau sempadan etniknya tebal, maka interaksi sosialnya adalah tidak begitu baik. Maka bila tidak begitu baik, perpaduan itu adalah tidak begitu mantap. Jadi kita kena nipiskan sempadan etnik yang di antara satu sama lain. Ya ditentukan oleh jarak sosial. Satu, bagaimana nak nipiskan sempadan etnik ini? Contohlah, kalau 2 etnik ini dia sebab balik kepada bahasa. Sebab saya anggap bahasa ini sangat penting. Okey, sangat penting. Sejak kecil lagi saya anggap bahasa ini sangat memainkan peranan dalam orang kata interaksi ataupun sempadan etnik dan ini.
Jadi kalau seorang etnik India, dia boleh berbahasa dengan baik, ya, dengan logat Kelantan ke, logat Perak ke, logat Kedah ke, kan. Dia boleh ikut bahasa, penggunaan bahasa yang baik, istilah-istilah yang baik dengan betul, dia yakin, maka dia akan lebih diterima oleh kumpulan, ethnic majority, lebih ada macam semangat kekitaan itu akan wujud. Semangat penerimaan itu akan wujud. Maka dia akan menipiskan lagi sempadan etnik antara dua ni. Mereka akan lebih percaya antara satu sama lain, lebih hormati antara satu sama lain. Macam samalah saya masa di estate dulu, waktu saya umur 15-16 tahun. Saya ada pasuk saya bermain bola sepak di estate. Jadi kami ada dalam pasukan bola sepak ada budak Melayu, kawan Melayu daripada kampung yang datang bermain dengan kami. Kemudian ada seorang budak dari Cina daripada Pekan Simpang, kalau di Taiping siapa yang Pekan Simpang, dia datang bermain. So apabila mereka bermain, majoritinya di estate itu kaum India, jadi menggunakan bahasa Tamil. Tapi budak Melayu ni dia boleh berbahasa Tamil. Budak Cina ni pun boleh berbahasa Tamil. Kami bertubuh satu pasukan, sehinggalah beberapa tahun kami jadi pasukan seven side yang terkuat di kawasan itu yang boleh pergi bermain dengan di tempat-tempat lain. Jadi di sini bahasa itu sangat penting yang menjadikan interaksi sosial antara dua etnik, tiga etnik ini menjadi lebih nipis. Okey. Jadi satu lagi perkara yang penting yang menentukan perpaduan dalam kepelbagaian ialah silang budaya. Kita panggil silang budaya. Silang budaya ini ada tahap, ada tahap, beberapa tahap mengikut umur budak ni. Yang saya ambil tahap 3 ni, budak 12 hingga 15 tahun ni, sebab pada tahap 3 ni para remaja ni sudah berada dalam tahap menganalisis intelek mereka. Bermaksud mereka sudah boleh mempunyai kesedaran tentang sifat budaya yang berlainan daripada budaya sendiri. Dia boleh tahu, dia boleh kenal budaya dia dengan budaya orang buat apa. Kalau Taipusam iaitu dia perayaan itu kaum apa, etnik apa, agama apa, dia boleh tahu dengan dia sambut hari perayaan apa, dia mengamalkan budaya apa, orang lain mengamalkan budaya apa. Jadi silang budaya ni perlu dipertingkatkan dan perlu dimantapkan dalam peringkat umur ini, supaya ini adalah di sekolah menengah, kalau dimaksudkan di sekolah menengah. Jadi malangnya ada beberapa sekolah yang masih tiada peluang lah. Itu tak apa. Tapi yang pentingnya ialah mereka sudah mempunyai satu tahap yang boleh menggunakan analisis intelek dengan baik. Maka usaha-usaha yang selarasnya dengan tahap ini perlu dilaksanakan supaya mereka boleh berinteraksi dengan lebih baik, berinteraksi dengan lebih baik antara satu sama lain. Selain daripada itu, proses akulturasi. Maksudnya pada dalam peringkat ni, silang budaya ni, proses akulturasi berlaku. Macam saya kata tadi, daripada segregasi kepada akomodasi, daripada akulturasi kepada kemudian asimilasi dan akhirnya amalgamasi. Inilah proses-proses integrasi antara etnik maupun etnik yang sama. So akulturasi ini merupakan satu proses penerimaan unsur-unsur budaya lain dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu budaya dia budaya sendiri, dia penerimaan, proses penerimaan unsur budaya dari budaya lain ke budaya sendiri. Maksudnya kalau dulu kita tak makan budu, sekarang dah makan budu, itu sudah penerimaan budaya, kan? Macam kalau dulu tak pernah makan nasi kerapu, sekarang dah boleh pandai makan nasi kerapu dengan telur masin, dia minat, dia suka, and then dia sudah biasa. Maksudnya dia sudah kenal satu budaya pemakanan daripada kaum lain, daripada etnik lain. Maka dia sudah ada akulturasi. Jadi macam contohlah, kalau saya bekerja di Besut, saya kalau vegetarian saya makan roti saja. Saya tak boleh cari kedai vegetarian di sana sebab kebanyakannya orang Melayu, kan. Jadi saya kena biasakan diri dengan makanan di situ. Dan saya tak boleh kekok dengan bahasa di situ. Saya kena belajar
bahasa logat Kelantan. Jadi saya kena belajar beberapa istilah-istilah dengan rakan sejawat di situ. Itulah bila saya baca, situlah proses akulturasi yang berlaku pada dia. Dalam proses akulturasi ini, dia tidak semestinya meninggalkan identitinya sendiri. Dia agamanya sendiri, bahasa ibundanya sendiri, dia budayanya sendiri. No, dia menerima. Itu akulturasi. Jadi dalam tahap ketiga yang saya maksudkan tadi, proses akulturasi berlaku di mana pelajar perlu respon terhadap budaya lain secara positif. Dan dengan ini sempadan etnik itu akan menjadi lebih nipis. Jadi next ialah akhirnya satu ialah istilah yang dipanggil budaya majmuk. Kita dalam konsep negara yang mempunyai multi etnik ini ada 3 tahap ke arah pembentukan negara bangsa ni. Dia ada 3 tahap. Satu ialah suprisi, orang panggil suprisi. Suprisi kemudian daripada suprisi dia bergerak ke arah ke budaya majmuk, daripada budaya majmuk dia bergerak ke arah asimilasi. Asimilasi itu di ke arah yang lebih tinggi assimilation. Okey, di mana nanti kalau ada peluang saya akan bincanglah tentang asimilasi. Tapi budaya majmuk ni sebelum budaya majmuk ni saya jelaskan sedikit suprisi, SUPRESI. Suprisi ini dia adalah kehidupan yang terpisah. Maksudnya golongan majority dominan, golongan dominan atau golongan majority. Kalau di Malaysia orang etnik kaum Melayu kan, golongan majority atau golongan dominan ni dia hidup terpisah dengan golongan minority. Dia tak mau campur, dia tak mau berpisah, malah berlaku beberapa penindasan berlaku. Itu tidak berlaku di negara kita. Peluang langsung tidak ada peluang untuk mengekalkan, kadang-kadang mengekalkan identiti sendiri, no chance. So supremasi ni macam Hitler lah dulu, Jerman, dia supremasi, dia tak mau etnik lain, budaya Jerman kan. So tapi yang budaya maju ni dia macam di Malaysia. Di mana seperti negara-negara seperti Switzerland, Belgium, Belanda dan juga Malaysia, di mana menurut Mansur Muhammad Noor, dia kata kefahaman dan gabung jalin budaya majmuk ni adalah unsur interaksi yang sangat penting. Maksudnya budaya majmuk ni dia adalah satu kompromi budaya antara pelbagai etnik. Maksudnya dah ada dalam perlembagaan walaupun agama Islam ialah agama rasmi. Pada masa yang sama agama lain boleh diamalkan kan. So itulah kompromi, itulah budaya silang yang diamalkan. Maksudnya tiada penindasan, tiada pengasingan. Dia penerimaan itu ada daripada banyak aspek, daripada pelbagai etnik, berlandaskan penilaian, penghargaan dan penghargaan. Itu yang berlaku di Malaysia. Okey, bahasa boleh sendiri, boleh belajar kan. Agama sendiri boleh diamalkan, budaya sendiri boleh diamalkan as long as budaya itu ialah menunjukkan integriti dan kepribadian yang mulia kan, budaya. So budaya majmuk ni adalah di negara yang seperti di negara kita. Asimilasi ini adalah satu proses di mana A campur B jadi B, contohnya. A itu kumpulan minority, B itu kumpulan majority, kaum majority. Bila bergaul, asimilasi bermaksud A campur B jadi B. Yang akhir sekali seperti yang saya kata, kalau konsep matematik amalgamasi ialah A campur B jadi C kan, satu budaya baru ataupun satu golongan baru. Jadi dalam perpaduan dalam kepelbagaian ini, inilah beberapa istilah-istilah yang penting. Dan akhir sekali lah, saya sangat tertarik dengan 2 teori ini. Saya apabila berbicara dengan kawan-kawan, saya selalu menggunakan 2 ni, iaitu salad bowl dengan melting pot. 2 teori yang berkaitan dengan interaksi sosial antara pelbagai etnik. Salad bowl ni tahulah kan, dia macam salad kan.
dalam salad itu ada sayur, ada tomato, ada telur rebus, ada kepingan benda-benda lain lah kan. Salad bowl ni bila bergaul-gaul kita makan, dia masih kekal dengan rasa yang tersendiri kan. Saya jadi rasa kalau sayur, telur kan, daging kan, dia ada rasanya masing-masing tu kekal sama kan. Walaupun dia dalam satu bowl, dia bercampur tapi dia masih mempunyai apa orang kata ciri-cirinya tersendiri. Maka di Malaysia, di banyak tempat kita bergaul. Kalau kita istilah yang sebenar-benarnya, kita bukan belum bersatu padu lagi secara mantap. Kita bergaul saja, kita bergaul. Di tempat kerja kita bergaul, di pasar kita bergaul, di tempat-tempat awam kita bergaul. Itu macam salad bowl. Kita bergaul sekejap, kita balik. Yang tu ialah peringkat yang bawah sekali. Yang melting pot ini, apabila kita buat satu masakan, semua ingredient tu sudah melt jadi macam dalam satu pot, sudah campur aduk, dan kita tahu kadang-kadang kita tak dapat lihat yang ini ubi kentang, yang ini daging, yang ini carrot, yang kita tak nampak, semua dah melt ini adalah dalam konteks hubungan interaksi ini, dia satu ethnic dengan satu ethnic sudah melt, sudah assimilate sehingga tak nampak. So assimilate ni banyak dikatakan di negara macam contohnya di US kan. Di US ada golongan Asia ke, golongan etnik Cina ke, India ke yang sudah lama, dia sudah assimilate dengan budaya apa orang kata orang Amerika di situ. Pagi dia makan American breakfast, dia tak makan tosai, dia tak, contohlah kan. Tapi di sini masih kata nak salad bowl, dia lebih atas lagi lah daripada salad bowl. Dan ada tempat di Malaysia ni lebih baik daripada salad bowl. Macam saya kata tadi di Kelantan, dia sudah nampak macam ada assimilation. Tapi di macam Pantai Barat ni ada golongan yang masih jauh antara satu sama lain dari segi interaksi dan sebagainya. Jadi saya rasa Cik Mubin, saya rasa itu saja yang beberapa perkara yang saya ingin kongsi berkaitan dengan perpaduan dalam pelbagai. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita menerima apa yang ada dengan seada-adanya, iaitu menerima kepelbagaian. Dalam DSKP Pendidikan Moral tahun 6 pun dinyatakan menghargai keunikan ni, ada satu standard kandungan yang kata menghargai keunikan negara. Bermaksudnya kita ajar budak-budak supaya menghargai keunikan negara. Jadi keunikan negara ini adalah kepelbagaian. Jadi dalam kepelbagaian ini, bagaimana kita boleh mencapai perpaduan, iaitu satu identiti, satu nilai yang dipanggil identiti Malaysia atau nilai Malaysia yang kita ilhamkan. Okey. Terima kasih Encik Mubin. Kalau ada apa soalan, mungkin saya cubalah menjawab. Okay. Dr. Shan, tolong bagi slide yang ada QR code sebab ramai. Sorry. Okay. Sorry. Okey, jadi tak apa Dr. Chan, biarkan slide itu sementara untuk peserta kita scankan QR code tersebut. Jadi kita buka soalan lah kepada mereka yang berada di talian untuk mungkin ada 1-2 soalan untuk dipertanyakan kepada Dr. Shan, mungkin tentang perpaduan yang diucap ataupun diberikan input tadi oleh Dr. Shan dengan panjang lebar tentang beberapa integrasi yang berlaku dalam keadaan persekitaran kita di Malaysia ini. Ya, jadi saya buka, mungkin ada 2-3 soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, kalau tak apa kita saya sedikitlah soalan Dr. Shan ya daripada apa yang telah Dr. Shan. Okey. Jadi apa yang telah Dr. Shan maklumkan iaitu kita masih berada di tahap bergaul ya. Di tahap bergaul iaitu kita masih lagi kita katakan tadi jika daripada petikan ataupun daripada citation Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin menyatakan bahawa kita dalam berada di tanggal 19 daripada 153 negara di dunia yang dalam Global Peace Index 2011 itu. Jadi jika di tahap bergaul itu seperti yang Dr. Shan maklumkan itu bermaksud adakah kita perlu apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan lagi bagi mencantikkan lagi atau memberi satu pembugaran semula kepada perpaduan kita, ataupun ada cara-cara yang Dr. Shan boleh nampak apabila berada di lapangan, apakah perkara yang kita boleh tambah baikkan lagi untuk meningkatkan perpaduan yang seperti kita impikan dalam dasar-dasar kita yang kita telah buat selama 60 tahun kita ataupun 60 tahun lebih kita merdeka ini. Tapi adakah dasar-dasar ini hanya cantik di kertas tetapi kita dalam keadaan masyarakat kita masih dalam tahap bergaul yang seperti Dr. Shan maklumkan itu? Boleh input sikit Dr. Shan? Saya jadi di sini saya ingin berkongsilah sedikit dapatan kajian saya berkaitan dengan interaksi sosial dalam kalangan, khususnya dalam kalangan guru-guru pelatih yang pernah saya lakukan. Jadi dari segi aspek interaksi sosial ni antara etnik, hubungan antara etnik ini dia ada dua perkara. Satu ialah kefahaman atau pengetahuan tentang agama, tentang budaya lain. Satu lagi ialah amalan. Amalan dan pengetahuan ini juga berbeza. Kalau kita tanya budak-budak yang berlainan etnik ini, contohnya lah budak yang bukan Melayu, kita tanya, adakah kamu bersedia untuk adakah kamu faham tentang kepelbagaian agama? Ya, dia faham. Adakah kamu menghormati agama lain, budaya lain? Ya, dia hormati. Adakah kamu suka bergaul dengan etnik lain? Ya, dia suka bergaul. Dia bersedia bergaul. Tapi apabila kita tanya tentang aspek amalan, adakah kamu akan duduk bersebelah dengan seorang pelajar etnik lain apabila dalam satu sesi seminar ke, dalam satu majlis ke? Dia tak berani, dia kata. Dia lebih memilih kepada orang kata etnik yang sama. Jadi apabila kita temu bual dengan student yang macam ni, dia kata dia takut, dia kata dia segan nak duduk. Dia bukan dia tak suka, dia takut dan dia tak yakin dari segi komunikasi menggunakan bahasa Melayu. Dia takut dia akan tersalah bahasa. Dia takut dia akan gunakan istilah-istilah yang mungkin jadi akan orang kata diejek dan sebagainya. Jadi di sini alat hubungan itu yang menjadi penting. Jadi kena mantapkan lagi penggunaan bahasa itu, istilah bahasa komunikasi, especially komunikasi bahasa itu dalam kalangan mereka ni supaya dia boleh bergaul. So, dia boleh, kalau dia ada satu aktiviti tu dia mesti sanggup mengambil bahagian dengan tanpa mengira kaum. Kecenderungan memilih kaumnya sendiri itu kena diberi perhatian, kena dikurangkan. Begitu juga dengan golongan kaum majority, dominant group, kaum Melayu kan, kaum Melayu dengan kaum Cina dan kalau dia banyak berlaku dalam banyak sekolah, maksudnya sekolah menengah ataupun di IPG ke, di Institut Indonesia, banyak program berlaku. Tapi program-program ni kena banyak lagi. Untuk itu, seperti juga yang dalam 12 strategi yang diperkenalkan dalam dasar pembangunan perpaduan negara, kita perlukan lebih ramai individu atau lebih banyak NGO yang membuat program yang mendukung aspirasi negara. Aspirasi negara iaitu perpaduan memahami perpaduan dalam kepelbagaian ini dan menterjemahkan dalam program-program yang lebih banyak supaya lebih ramai baik dari segi institusi keluarga
sehinggalah di peringkat community berlaku lebih banyak program atau aktiviti yang memberi peluang kepada lebih ramai masyarakat Malaysia ni untuk memantapkan lagi interaksi sosial antara keluarga. Jadi itulah kena diperbanyakkan. Okey. Okey, terima kasih Zoshan. Itu ada beberapa pembugaran lah dalam kita punya perpaduan dan sebagainya. Jadi ada soalan lagi mungkin? Hello, Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi Cik Mubin, Dr. Shan. Okay. Selamat pagi. Okey, Dr. Yati, saya nak tanya sikit lah ya. Puan Siti ke? Ya, saya, Dr. Shan. Okey. Okey, saya satu perkongsian yang sangat menarik lah ya. Tanya untuk Dr. Shan, Cik Mubin dengan tim ya. So saya nak tanya di sini, kalau saya daripada apa yang Dr. Shan bentang tadi, saya melihat di sini akulturasi ni dia merupakan satu proses satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu ataupun kelompok daripada budaya yang lain. Betul Dr. Shan ya? Betul ya? Ya. Okey. Jadi akulturasi Ulang. maknanya akulturasi dia merupakan satu proses penerimaan antara unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok ni daripada suatu budaya lain yang berbeza. Correct Dr. Shan? Ya. Okay. So, jadi akulturasi ini dia akan terjadi apabila satu kelompok atau etnik ni dia maknanya dia menerima sesuatu budaya asing lah. Kan? Okay. Budaya etnik lain. Okey. Katakanlah dia tak nak terima. Dia tak nak terima budaya yang lain ini sebab dia tak nak kehilangan identiti dia. Identiti dia kan. So apa yang kita patut buat kan untuk mengelakkan jurang tu lah. Okey, Shan. Terima kasih. Ya, itu macam saya kata tadi, akulturasi ini satu peringkat di mana dia terima tanpa meninggalkan identiti asalnya. Yang meninggalkan identiti sendiri ialah banyak di peringkat asimilasi. Dia lebih atas lagi. Dia kena ikut proses ini satu dengan dia tak boleh daripada segregasi terus jadi asimilasi. Dia dari segregasi dia akan pergi ke accommodate dulu. Mana yang sesuai dia melaksanakan. Kemudian akulturasi. Kemudian dia ada asimilasi kan. Barulah ada amalgamasi. Jadi di peringkat akulturasi ini dia perlu selagi dia tidak bertentangan dengan kepercayaan atau amalan agama dengan akidah contohnya, dia tak bertentangan, dia boleh menerima. Sekarang kita dah contohnya ramai orang Melayu sudah mula menjual contohnya makanan daripada kaum dia buat sendiri, dia jual kan. Macam saya beli masal wadai daripada orang Pakcik Melayu kan. Jadi dia dah ada, itu satu akulturasi di mana dia sudah terima beberapa kan budaya tapi bukan dia pergi, dia sudah boleh buat, dia sudah boleh belajar. Jadi itu adalah satu penerimaan. Kalau dia kata ini kuih ini bukan kau, ini orang India punya, saya tak mau belajar, saya tak mau buat, dan dia tak akan niaga kan. Jadi samalah macam kita banyak tempatnya kita tengok perkataan cha kway teow itu ialah cha itu dalam bahasa goreng kan. Sudah pandai buat nasi lemak ni semua kaum jual kan. Itu adalah satu akulturasi. Semua kaum jual. India ada versi India, versi Melayu, versi Cina kan nasi lemak ni. Jadi itu beberapa perkara lah. Dari segi pakaian adalah sedikit tapi dia dalam akulturasi ni dia tak tinggalkan dia tanpa meninggalkan, dia dengan kekalkan identiti sendiri. Bahasa dia masih dia tak tinggalkan bahasa dia terus. Dia tinggalkan. So kalau nampak sedikit faham dari segi aspek ni, so dia akan mula pergi akulturasi berinteraksi, dia mula boleh terima. Jadi kalau aspek ini di negara kita di pantai barat dan pantai timur banyak berlaku. Akulturasi ini sudah banyak berlaku dalam aspek kehidupan seharian. Puan Siti? Okay. Dr. Shan, thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Okey, terima kasih kepada Dr. Siti Yati.
Jadi ada dalam kita punya chat ini ada bertanya tentang apakah peranan yang boleh dimainkan oleh guru-guru ataupun siswa guru kita dalam membentuk perpaduan yang lebih utuh dan seperti yang kita kendaki. Ini pertanyaan daripada Dr. Balkishna binti Syarudin. Bagaimana Dr. Chan boleh menjawab? Okey, sebagai seorang guru lah, sebagai seorang guru, saya sendiri seorang guru dah, bukan jadi pensyarah, seorang guru daripada selepas belajar di IPG. Sebagai seorang guru, saya boleh share apa yang saya boleh amalkan lah. Saya dari sekolah Tamil, saya belajar di sekolah Tamil di sekolah rendah. Kemudian saya ikuti pembelajaran persekolahan di sekolah menengah dan lepas tu jadi cikgu kan. Jadi satu peranan yang paling penting ialah kita kena kikis, kita kena hapuskan sikap stereotip, prasangka dan prejudis dalam aspek dari sebab ini adalah satu elemen dalam perpaduan kaum dalam hubungan etnik ini. Saya pernah buat kajian dalam kajian ini, nanti kalau ada peluang kita boleh share, tapi yang ini yang kena dikikis, stereotip, hipokrit, stereotip, prejudis dan prasangka. Ini semuanya saling berkait. Stereotip ni apabila dia fikir dalam hati dia tentang sesuatu yang negatif, selalu negatif, berpandangan negatif, bertanggapan negatif saja tentang etnik lain, itu stereotip. Dia belum luahkan dalam hatinya ni, kan? Lepas tu apabila dia luahkan, dia sudah jadi prasangka. Kemudian bila dia pergi melakukan sesuatu, dia sudah jadi diskriminasi. Jadi ini kena sebagai guru dia kena hapus. Jangan stereotip, jangan prasangka, jangan diskriminasi terhadap etnik yang ada. Semua guru, tak kira semua guru ni. Jadi untuk menghilangkan, mengikiskan sikap ini, bukan 100%, dia mengikiskan ni, guru para guru pelatih khususnya, dia kena ada belajar, kena ada unsur-unsur penerimaan, menghormati seperti yang ada dalam DSKP moral. Dia kena menerima, dia kena menghormati supaya dan terima kepelbagaian ini. So itu yang macam mantan wartawan utusan Malaysia, saya pernah baca satu artikel, dia tulis kita perlulah menerima kepelbagaian yang ada di Malaysia ni dengan seada-adanya, kan. Dan daripada situ kita gerak. Jangan kita nak hapuskan kepelbagaian baru kita nak jadikan kepelbagaian. That one is a very revolutionary dan mungkin dikesan yang buruk dan mungkin tak berjaya, tapi sebagai seorang guru dia kena amalkan, hayati apa yang dia belajar, khususnya dalam pendidikan moral, kan. Nilai-nilai ini dia kena hayati dan dia kena tunjukkan dalam perlakuan. Maka apabila dia pergi bekerja nanti, katalah seorang guru, seorang guru India, dia pergi bekerja di sekolah Tamil, dia walaupun di situ tak ada budak Cina, tak ada budak Melayu, setiap tingkah lakunya, setiap percakapannya, apabila timbul soalan tentang negara, tentang perpaduan, tentang budaya, dia kena tanam semangat patriotisme dalam hati murid-murid, menghormati dalam hati murid-murid. Begitu juga dengan seorang guru Cina di sekolah Cina, dalam guru Melayu di sekolah kebangsaan, di mana-mana saja. Kalau dia boleh laksanakan itu, maka kita boleh lahirkanlah satu masyarakat generasi baru yang lebih memahami dan menghormati kepelbagaian dan bekerja ke arah perpaduan negara. Seperti yang diharapkan dalam dasar perpaduan negara 2021 ini yang baru dilancarkan ni. Itu. Saya rasa saya dah jawab. Ada satu lagi soalan ni Dr. Shan daripada Karudin Mustafa. Itu dia kata bahasa jiwa bangsa, tetapi berapa ramai rakyat Malaysia berbangga menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian. Ini ada juga seperti
kita katakan faktor yang menyumbang ke arah perpaduan ya. Jadi boleh ulas sikit, kupas sikit Dr. Shan? Ya, memang benarlah bahasa jiwa bangsa. Kenalah walaupun bahasa setiap etnik ini mempunyai bahasa ibundanya, tetapi apabila saya kata dalam interaksi sosial ni bahasa yang sama dia kata, kan. Jadi bahasa yang kita gunakan ialah bahasa rantau ini, lingua franca rantau alam Melayu ni ialah bahasa Melayu. Jadi setiap orang, setiap manusia di Malaysia ni kena belajar. Itu saya dah tekankan tadi. Dia kena belajar bahasa Melayu. Itu sudah, saya tidak bermaksud bahasa lain itu dihapuskan, bahasa lain tidak boleh diperkenalkan. Saya mengajar bahasa Tamil. Saya graduate dalam di IPG sebagai guru bahasa Tamil. Tapi hari ini saya menceburkan diri dalam penulisan buku teks dalam bahasa Melayu. Dan ini menunjukkan bahawa saya berpegang kepada saya kena belajar. Semangat ini timbul pada diri saya kerana apabila tahun 70-an itu, dulu ada satu program kelas orang dewasa, bahasa Melayu orang dewasa. Di mana di estate tu ada seorang guru dari Pekan, seorang daripada Pekan, dari bandar Melayu akan datang ke estate di waktu petang. Dia semua, ibu saya, semua orang dewasa pergi ke sekolah belajar bahasa Melayu. Saya ikut mak saya pergi belajar bahasa Melayu daripada seorang guru Melayu. Itu adalah pengalaman pertama saya belajar dekat seorang guru Melayu di estate dalam tahun 1, tahun 2. Guru bahasa Melayu di sekolah ialah seorang cikgu India. Saya belajar bahasa Melayu daripada seorang di cikgu Melayu bersama ibu saya. Jadi saya rasalah saya kelas dewasa ni kena kena buat baliklah di kalangan orang-orang dewasa ni. Okay, so itu mungkin akan menimbulkan satu semangat untuk belajar mencintai. Terdapat ramai orang etnik bukan Melayu lah, especially yang sudah fasih, sudah boleh guna. Terputus Dr. Shan. Mungkin lain Okey, jadi mungkin ada beberapa perkara Dr. Shan Mugabelo tentang line kita pada pagi ini. Dr. Mohan boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, mungkin itu ada teknikal lah di pihak Dr. Shan Mugabelo. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shan Mugabelo. Begitu banyak yang telah dicurahkan oleh beliau ataupun idea yang telah diberikan oleh beliau melalui perpaduan dalam kepelbagaian ini Jadi kita juga berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam talian pada pagi ini, dan juga ramai juga yang telah bertanya kepada kita, dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih dalam program Brown Bag Seri 1 2021 ini, iaitu bersama penceramah kita Dr. Shan Mugabelo Subramaniam, pensyarah kanan Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Ipoh, dan juga kepada mereka yang tidak dapat berkesempatan pada pagi ini, siaran ulangan ataupun siaran rakaman ini akan disiarkan di siaran YouTube seperti yang telah disiarkan dalam poster kita, dan juga program ini adalah anjuran Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi dengan kerjasama Unit Pembangunan Latihan IPG Kampus Ipoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan terima kasih, dan kepada yang tidak dapat scan, kita akan paparkan QR code sebentar lagi di akhir sebelum kita tutupkan siaran ini seterusnya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi di lain masa. Okay, terima kasih Mubin. Okey, sama. Okay. Terima kasih semua. Okey, sama. Terima kasih Mubin. Okey, dan Terima kasih. Terima kasih Cik Mubin, Dr. Okey, sama. Terima kasih Dr. Shan Mubin. Okey. Sama. Kedatangan
ada pun kan. Terima kasih. Okey, saya dah paparkan dah. Boleh nampak tu? Keluar tak? Belum nampak mungkin. Belum. Belum Ya, Belum. nampak dah. Okey. Oh, sekarang ada. Okey, ada. Ganggu pula. Dia tak keluar Oh, keluar tapi dia ganggu dengan yang left tu. Dia boleh susah dah type. Saya tengok dari handphone ni. Sebab dia ada ramai yang left kan, dia ganggu dia punya. Woi, baru masuk lah. Dari Abzan ni. Thank you, Ubin. Okey, dapat link ya. Dapat link. Dapat lebih. Thank you. Okey.